pengenalan. Pembangunan lestari merujuk kepada pembangunan ataupun kemajuan yang berlaku dalam konsep pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Jadi, kumpulan kami mencadang untuk membuat satu kempen, iaitu kempen kesedaran sarapan sihat dalam kalangan pelajar Universiti Malaysia Terengganu itu sendiri. Jadi, tujuan kami melakukan kempen ini adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat, terutamanya kepada pelajar Universiti Malaysia Terengganu. Definisi, sarapan pagi atau makan pagi atau dikenali juga sebagai breakfast adalah makanan pertama yang akan diambil oleh seorang individu itu sebelum memulakan aktiviti hariannya. Jadi, selalunya individu itu akan mengambil sarapan paginya daripada start pukul 6.30 pagi sehingga 10.30 pagi. Lebih kurang macam tu. 6.30 ke 10.30. Okey, jika kita lihat dekat slide yang saya paparkan ini adalah contoh-contoh sarapan sihat yang kita boleh ikut. Jadi dekat sini antara menu yang saya letak dekat dalam slide ini adalah susu, pisang, yogurt, smoothie, bijirin dan juga roti potong. Jadi kalau kata roti potong tu kita lebih kepada contohnya dekat sini roti potong. Kalau kata Gardenia, kita tengok roti yang packaging yang warna hijau tu ialah wholemeal. Kalau kita tengok kandungan kalori dia adalah kalori yang sangat rendah. Jadi ini adalah menu, contoh menu yang senang untuk student. Kalau kata nak pergi kelas atas dan sebagainya adalah senang untuk dia ambil. Jadi senanglah kalau kata, sebab ini mudah disediakan. Kalau kata pisang, kita boleh kalau kata nak pergi kelas terus ambil dan terus pergi kelas. Bawa pergi kelas terus pun boleh. Jadi untuk smoothie, kalau kita ada like macam blender, boleh terus blender. Okey, kita simpan siap, esok pagi terus bawa pergi kelas. Okey, itu adalah contoh-contoh sarapan menu sihat. Iaitu dekat sini saya tekankan ialah menu on the go lah. Terus siap dan boleh bawa makan terus. Jadi tak perlunya nak orang kata apa susah-susah bangun pagi nak buat sebagainya. Rasional yang pertama, pelajar UMT kurang kesedaran tentang pengambilan sarapan sebelum ke kelas. Hal ini kerana pelajar-pelajar merasakan pengambilan sarapan kurang penting. Oleh sebab itu, pelajar kurang kesedaran terhadap pengambilan sarapan. Yang kedua, pelajar UMT tidak memilih makanan yang seimbang ketika sarapan. Sebagai contoh, mi segera, makanan ringan dan sebagainya. Objektif yang pertama, membantu pelajar UMT memilih sarapan yang berkhasiat untuk kesihatan mereka. Sebagai contoh, bijirin, roti, telur dan sebagainya. Oleh sebab itu, pengambilan sarapan sangat penting kepada pelajar agar lebih fokus masa berada di dalam kelas. Yang kedua, menjalankan tanggungjawab sosial kepada pelajar UMT tentang pengambilan sarapan melalui poster dan kempen kesedaran. Yang ketiga, memberi kesedaran kepada pelajar UMT tentang pemilihan sarapan yang betul. Selain itu, pelajar-pelajar perlulah mengambil sarapan dengan mengikut pinggan sihat Malaysia, suku-suku separuh atau mengikut piramid makanan. Metodologi kajian iaitu kami telah menggunakan kaedah soal selidik dan kaedah soal selidik ini kami telah sebarkan melalui Google Form. Responden kami terdiri daripada pelajar UMT. Kami telah menggunakan kaedah KAP survey iaitu Knowledge, Attitude and Practice. Google Form kami ini mengandungi dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A terdiri daripada demografi responden dan bahagian B terdiri daripada soalan KAP. Responden yang kami telah dapat adalah seramai 40 orang iaitu 33 perempuan dan 7 orang lelaki. Cadangan jawapan bagi soalan KAP kami adalah berdasarkan ya ataupun tidak. Bagi analisis kajian pula, analisis kajian kami terdiri daripada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Di mana bahagian A kami membincangkan tentang soalan sosiodemografi dan bahagian B kami membincangkan tentang soalan-soalan KAP. Bahagian A, sampel kajian yang digunakan adalah seramai 40 responden.
Berdasarkan analisis sosiodemografi, responden kami terdiri daripada jantina perempuan iaitu sebanyak 33 orang iaitu 82.5%. Bagi jantina lelaki pula ialah 7 orang iaitu 17.5%. Bagi peringkat umur pula 18 hingga 20 tahun seramai 25 orang iaitu 62.5%. Bagi 21 hingga 23 tahun pula ialah seramai 12 orang iaitu 30%. Dan bagi 24 hingga 26 tahun pula seramai 3 orang iaitu 7.5%. Bagi bangsa pula, bangsa Melayu seramai 34 orang iaitu 58%. Bagi bangsa Cina pula 1 orang iaitu 2.5%. Bagi India pula 5 orang iaitu 12.5%. Bagi tahun pelajar pula, tahun 1 ialah 33 orang iaitu 82.5%. Tahun kedua pula ialah 1 orang iaitu 2.5%. Tahun ketiga pula ialah 2 orang iaitu 5%. Dan bagi tahun keempat pula 2 orang iaitu 5%. Ini pula adalah bahagian B. Pada bahagian ini terdapat 3 bahagian iaitu 3 elemen yang perlu dikaji. Di bawah adalah kajian dan analisis daripada bahagian B iaitu elemen pengetahuan, sikap dan amalan. Bagi elemen pengetahuan, skor yang tertinggi adalah skor yang ketiga iaitu seramai 29 orang pelajar UMT yang menjawab ya. Bagi elemen sikap pula, skor yang tertinggi ialah nombor 4 iaitu seramai 27 orang yang menjawab ya. Bagi elemen amalan pula, skor yang tertinggi ialah nombor 1 iaitu seramai 29 orang yang menjawab ya. Berikut adalah carta-carta pai bahagian A yang terdiri daripada soalan sosiodemografi. Ini pula carta bar. Yang pertama ialah elemen pengetahuan, yang kedua ialah elemen sikap dan carta bar yang ketiga ialah elemen amalan. Kesan terhadap kempen sarapan sihat ialah yang pertama, dapat melahirkan generasi pelajar UMT yang lebih sihat. Apabila pelajar bersarapan, ia akan membukakan tenaga sepanjang hari untuk lebih cergas dan proaktif. Ia juga akan mempengaruhi mood seharian pelajar. Yang kedua ialah meningkatkan kesedaran dan pengetahuan pelajar UMT tentang sarapan sihat. Kesedaran dan pengetahuan pelajar tentang sarapan sihat adalah penting. Melalui kempen ini, pelajar UMT akan lebih peka terhadap sarapan dan tidak meninggalkan sarapan setiap pagi. Yang ketiga ialah dapat mengurangkan pembuangan plastik makanan ringan di kawasan UMT. Kebiasaannya, ada setengah pelajar yang makan makanan ringan sebagai sarapan sewaktu dalam perjalanan ke kelas waktu pagi. Plastik makanan tersebut dibuang merata-rata. Melalui kempen ini, pelajar lebih tahu makanan yang terbaik untuk sarapan. Kesimpulannya, sepanjang kajian ini kami dapat menyimpulkan bahawa majoriti pelajar Universiti Malaysia Terengganu mempunyai pengetahuan berkaitan makanan sihat. Tetapi sikap dan amalan mereka semasa bersarapan tidak selaras dengan pengetahuan mereka. Faktor kos yang mahal untuk bersarapan secara sihat membuat mereka tidak mengamalkan amalan tersebut. Walau bagaimanapun, kajian ini berjaya mencapai objektif yang diinginkan. Hal ini dapat memberi kesedaran kepada pelajar supaya bersarapan secara sihat, supaya kesihatan mereka terus terjaga. Terima kasih kami ucapkan kepada 40 orang responden yang sudi menjawab soalan kami berkaitan dengan kempen kesedaran sarapan sihat di kalangan pelajar UMT. Terima kasih juga kepada Dr. Effendi bin Hamid kerana dengan tuju ajar serta bimbingan daripadanya telah membuka ruang kepada kami menjayakan tugasan berkenaan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.